forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Ilham Jalil. Apa yang saya cakap? Jadi baru dia di punca UMNO terus ditolak Melayu. Saya baca sikit. UMNO terus menerima penolakan orang Melayu kerana parti yang seharusnya memperjuangkan Melayu dan Islam sudah selesai dan rela menjadi baru DAP dakwa Ilham Jalil. Okey, mari kita dengar binasan daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Tulisan ini, saya menyantuni apa tulisan daripada sahabat saya, Ketua UMNO Bagan Batu, Saudara Gulam Muzaffar. Saya nak baca saya. Dia kata saya tidak boleh terima kenyataan. Yalah, saya tahulah, saya malas sebut nama saudara. Saya tak seronok sesama kita UMNO bergaduh. Tambah-tambah lagi mereka itu bergelar pemimpin. Apabila mengatakan UMNO adalah baruah DAP. Jadi dia kata saya nak tanya, prestasi UMNO dapat hanya 20 kursi pada PRU 15, adakah kerjasama dengan DAP? Adakah sentimen DAP di PRU 15 menjejaskan undi Melayu kepada UMNO? Jawapannya tidak, sebab UMNO bertanding solo, lawan Pakatan Harapan, lawan Perikatan Nasional. Sebab itu keputusan yang diambil dalam Perhimpunan Agung dan juga Mesyuarat Majlis Kerja Tinggi. Saya dah bagi tahu. Three corner fight. Apa yang dikatakan oleh Saudara Gulam Muzaffar, Ketua UMNO Bagan Batu, itu fakta. Jadi kita cuma menang. Okey. Jadi kata pasca PRU 15, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Ini atas unjuran, atas saranan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong. Dan UMNO satu parti yang tidak akan menderhaka sama sekali dengan apa saja titah tuanku. Ini kena ingat. Bukan kerana kita nak menjilat jadi baruah kepada DAP. Tidak. Tuanku sarankan UMNO, junjung kasih tuanku. Sebab kami, warga UMNO, tetap perlembagaan UMNO itu mempertahankan. Saudara Edi Tahir, bom jangka tak mana? Tak ada bom jangkanya. Jadi, takkan berlaku. Cuba kira baik-baik. Yang ada sekarang ni untuk kononnya pilihan raya yang ke-16 nanti, di Pantai Barat lah, saya kata Pantai Barat. Saya kata tak ada. Dulu betul, saya bersetuju. Kalau kita three corner fight. Sekarang ni 1 lawan 1. Apa yang berlaku di Pulai? Calon daripada Perikatan Nasional, uyup. Apa berlaku di Simpang Jeram? Uyup. Itu calon daripada Pakatan Harapan. Begitu juga di Pelangai. Begitu juga berlaku di Sabah. Tak ada. 5 pilihan raya kecil, 1 kalah. Takkanlah sebab itu boleh kalah habis semua, saudara. Letak logika. Saudara, Ion Skyrock, itu cara politik. Apa kau faham? Saya tak tahulah, saudara. Saudara faham macam mana? Bagi saya melihat data. Jadi kata saudara Gulam Muzaffar lagi, dia kata, ketika itu yang bercakap, merekomen apa semua itu, dia adalah ketua perangan. Jadi sebagai ahli baris tinggi yang dipilih, kalaulah anda marahkan pada presiden, hingga menunjuk jari dan melabelkan UMNO sebagai baruah DAP, itu tuduhan berat, brother. Tapi saya rasa dia kata dia tidak apa. Tapi sekarang ni tersebar gambar dia biarlah makan dalam politik ni, saudara. Kadang-kadang lihat gambar pun orang boleh mentafsir macam-macam. Selalu saya katakan, saudara, gambar, sekeping gambar itu mampu menterjemah 1000 kisah dan 1000 cerita. Dan gambarnya dia dilihat sedang makan dengan yang dulu mengaku dia wakil pada Tun Dr. Mahathir. Apakah kerana itu dia dilihat kenyataan-kenyataannya lebih berat ataupun lebih bersetuju dengan pandangan orang sebelah sana. Sedangkan dia dulu adalah pegawai khas pada Datuk Najib. Sudah Datuk Najib. Apakah dia lupa siapa sebenarnya yang menyumbat Datuk Najib ke penjara? Saya pun jadi bengong sekarang dengan melihat karakter yang sebegitu. Dia sebab itu, kata Saudara Muzaffar, saya selaku ketua bahagian, rakan-rakan ketua bahagian, majlis tinggi, ketua-ketua sayap yang lain memberi jaminan. Apa yang telah dipersetujui dalam memorandum understanding yang ditandatangani sebelum pembentukan kerajaan perlu dihormati oleh semua pihak, terutamanya oleh DAP. Dia tak ada sebabnya DAP boleh manuver ataupun boleh bukan senang, saudara. Untuk seseorang itu untuk minta Dr. Sedano Ibrahim buat itu buat ini, tak mahu, saudara. Osna Osama dia kata gambar boleh berbicara senyap. Betul, saudara.
Tak tahulah saya Musa Saidin. Saya begini saudara, saya tak mahu nak maki Hamon saudara. Tapi menurut kata Muzaffar tadi, dia minta supaya siapa-siapa nak beli komen kesan daripada pilihan raya kecil di Kemaman itu bersikap adil lah. Saya tahu banyak orang merasakan bahawa konon Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik orang tertentu dalam JLC. Jadi orang UMNO dipinggirkan. Saya nak bagi tahu, kita ni dapat 26 kursi saja. Kita bukan parti yang besar dalam kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Perpaduan. Sedar dirilah, kalau nak jadi JSC ke, nak jadi itu, nak jadi ini, pastikan dalam pilihan raya akan datang kita menang. Bekerja keraslah dari sekarang. Ini masalahnya, saudara, kadang-kadang tuduhan di mana buktinya? Kononnya DAP menentukan orang itu duduk kat JSC ini. Saya hairan, saudara. Felda daripada UMNO. Jangan lupa, saudara, pemimpin daripada UMNO, ahli Majlis 3 UMNO menjadi pengurusi Felda. Marah Siswa Agung UMNO. Walaupun dia tak menang pilihan raya. Saudara, kena ingat ni, saudara. Dah macam pengurusi tekun, sahabat saya, Datuk Abdullah Sani. UMNO, orang keadilan. Jadi mana letaknya alasan kononnya bahawa DAP lah yang menua, yang menentukan kedudukan? Tak nampak. Menteri-menteri berapa ramai daripada DAP, saya nak tanya. Tapi kerana ada kambing hitam yang boleh disembelih, kambing hitam boleh dicerca, maka DAP jadi kambing hitam. Cuma saya nak bertanya lah pada pimpinan daripada PAS. Sebelum anda nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tengok di cermin dulu. Saya tak maki anda, saya kena tengok dekat cermin. Berapa lama, berapa kali anda bekerjasama dengan DAP? Anda berkali-kali bekerjasama dengan DAP. Anda merasa nikmatnya kuasa bersama dengan DAP. Jadi kami baru sekali je. Itu pun bukan dengan DAP. Itu kerana DAP ada dalam Pakatan Harapan. Kena jelas. Bukan kami terhegeh-hegeh menyantuni DAP, tak ada. Benar, saya tidak nafikan. Ada pimpinan daripada UMNO menyatakan bahawa mereka baru konon-konon dilihat seolah mau mensucikan DAP. Bagi saya, itu tugas mereka lah. Tetapi bagaimana pula anda? Mampukah anda membersihkan, mensucikan pimpinan dan juga parti gerakan? Jangan lupa, saudara. Jadi anda bermain dengan main politik resis yang bahaya, saudara. Anda bermain dengan politik keagamaan. Ini bahaya. Kenapa rakyat mau diricik-ricik macam seolah-olah macam Zionis di tebing barat tu. Ini kawasan ni orang ni, kawasan ni orang ni, diricik-ricik. Mana mahu begitu? Kita hidup dengan penuh keharmonian. Penuh harmonis. Terima hakikat bahawa negara ini adalah berbilang kaum. Ini tidak nak tunjuk bahawa ini negeri mesti Melayu perintah sepenuhnya. Kenapa kita mengundang masalah, saudara? Kenapa perlu kita mengikut emosi? Perlu berpijak bumi nyata. Apa keadaan sekarang? Saya hairan apabila ada kalangan mereka yang bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin DAP dan dengan saudara-saudara besar. Dia bukan berketurunan Melayu. Itu boleh dilupakan. Bagaimana mereka memberi tanah beratus-ratus hektar, bagi dekat tanah, dekat pulau pada toke judi. Boleh. Siapa dia? Kita tak mau. Tapi saya benda-benda ini saya tak nak sebut lah, saudara. Tapi mereka menuduh kita ni menjilat. Yang dia tu bukan menjilat ke? Naik kapal berlayar bersama dengan Tokeh bin Sultan pergi tengok kawasan pulau perhentian, pulau apa saya tak tahulah, saudara. Malas saya nak bercakap. Tetapi itu boleh, kami tak boleh. Kita hanya berada dalam ketumbukan, dalam persekongkolan bersama. Bukan kita mempertahankan DAP, tidak. Kita mempertahankan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu mereka sekarang ni benci dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dilihat orang yang mematahkan ataupun mengalahkan mereka untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi bila saya nak kata mereka, kononnya ada kelayakan. Yang amat berhormat Datuk Seri Samsuri lebih layak daripada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu saya kata, beli cermin. Beli cermin, saudara. Tapi jangan beli cermin yang mengejek. Cermin mengejek kan, badan kurus nampak gemuk, badan gemuk nampak kurus. Tengok baik-baik. Berapa lama Datuk Seri Anwar Ibrahim
mendaki hierarki untuk jadi Perdana Menteri. Takkan menang saja kursi parlimen di Kemaman, terus boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Berada, dan apa jawatan dia dalam parti? Apakah dia menjadi presiden parti PAS? Apakah dia pernah jadi ketua pembangkang di parlimen? Jadi kita nak tengok nanti saudara, dalam parlimen, persidangan parlimen akan datang. Rasanya bulan Januari atau Februari nanti parlimen bersidang, nak dengarlah apa bicaranya di parlimen. Jangan pula jadi orang kata apa ini mak bisu je. Ataupun sekejap ada, sekejap tak ada. Sealiran dengan presidennya. Sebab itu kata speaker Tan Sri Johari, dia kata kali ini dia nak, kalau boleh nak dia tunjuk berapa ramai yang datang ke parlimen. Berapa hari. Sebab kita nak tahu juga. Kerana sibuklah nak jaga negeri lagi, nak jaga parlimen lagi. Saya yakin dia akan mengikut jejak langkah presidennya. Apakah orang yang begini layak jadi Perdana Menteri? Saya bukanlah kata dari segi personal, saya tak ada personal saya. Tapi bagi saya hairan. Saya apabila Rosli Zani jangan. Rosli Zani marah sangat, tak payah. Saya katakan bukanlah cari tempurung, ada tengok dalam tempurung air, tak payah. Saya kata beli cermin, tengok diri. Saya bukan memuja Sean Ibrahim, tidak. Dia adalah parti keadilan, saya UMNO. Saya pasti akan mempertahankan presiden saya. Ini kena jelas, saudara. Tetapi ramailah kawan-kawan yang berdoa saya ni cepat padam kemaknya bila dengar saya batuk ni, saudara. Tetapi, saudara, saya nak bagi tahu bahawa janganlah mimpi anda diterjemahkan supaya orang percaya. Anda boleh bermimpi, tak salah, saudara. Tak rugi. Angan-angan tak ada modal. Angan-angan di siang hari pun tak ada modal. Kod-kod mungkin modalnya, kalau orang Kedah kata, cari duit 20 sen. 10 sen tu sambil cabut janggut. Itu angan boleh lah. Sambil pasang angan. Kalau ni jadi Perdana Menteri, aku jadi Perdana Menteri, dia begini, jadi begini. Tapi realiti dia berpijak bumi nyata. Bahawa keadaan sekarang ni, kerajaan yang dipimpin oleh Sean Ibrahim ada 152. Mula-mula 148. Tarik seorang, tinggal 147. Heboh satu Melaya. Kerajaan pimpinan Dr. Sean Ibrahim hilang penguasaan, two-third majority. Tahu-tahu, pak menyeberang 5 orang. Mana nak letak muka saya? Di mana kita nak letak muka mengatakan tidak ada kerajaan majoriti 2/3 sekarang? Apabila 152 melebihi daripada two-third majority. Jadi nak tutup nak tutup rasa malu, nak tutup perasaan begitu, kementangan kebetulan menang di Kemaman. Kena ingat juga Kemaman dulu bukan ada tambahan kursi pun. Dulu dulu Kemaman itu parlimennya daripada PAS. Dia adakan pilihan raya semula, pilihan raya kecil semula, dan dia menang. Tak ada tambahan. Kalaulah Kemaman itu, dengan Kemaman itu daripada 69 kursi, jadi 70 kursi. Bolehlah juga dibanggakan. Itu nasib baiklah. Kalau UMNO Bersama sedang menang itu hari, bukan 69, turun lagi 68, saudara. Saudara Ion Skyrock, dia kata, siapa juara Maharaja antara PN PAS Berjuang Merupakan Nasional Gerakan para lima orang yang sokong PMX? Itu keadaan, saudara. Mereka menyokong, malahan akan lagi ada. Tapi di naratif diwujudkan lagi. Jangan risau. Saya tiap-tiap kali pilihan raya, tiap-tiap kali itulah saya dengar bahawa cukup jumalah, kita akan tukar kerajaan. Bila ada pilihan raya kecil saja, tak kisahlah sama ada pilihan raya parlimen ke parlimen untuk merebut kursi Dewan Negeri yang langsung tidak ada logika. Contoh macam di Pelangai. Kalaulah calon UMNO Presiden kalah, maka kerajaan pimpinan Sean Ibrahim akan ditukar. Saya lagi menong, saya fikir. Kalau nak membohong pun kata orang, berpada-padalah. Kalau nak cakap bohong, berpada-padalah. Kalau anda nak menjual mimpi anda, juallah pada orang yang tak tahu. Jangan, kena ingatlah semua rakyat Malaysia ni bukan semuanya yang tidak ada pemikiran. Bukan tak ada logika. Cuma saya haraplah mereka yang berada dalam kepimpinan, sub-sub kepimpinan, terutama PAS, lontarkanlah bicara yang jelas. Bicara yang realiti.
Jangan sampai orang tertawakan anda. Dan anda dilihat sebagai orang yang tidak ada rasional dalam fikiran. Saya tak mau menggunakan perkataan pelik-pelik saudara. Yang rasional. Saudara. Ini Mansur Wahab dia kena pembangkang paling bingung. Di dunia inilah keadaan sekarang. Dan saya nak beritahu, bertambah lagi, tiba-tiba yang mengumumkan waktu musim pilihan raya di Kemaman tu, Nasimuddin. Dia yang bercita-cita jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dia kata, kalaulah menang ini, Dr. Samsuri lah yang akan jadi Perdana Menteri. Habis Hamzah Zainuddin nak buang mana? Yang anda angkat sebagai ketua pembangkang. Selalunya kalau jadi Perdana Menteri, dia ketua pembangkang lah. Dalam mana-mana parlimen pun, selalunya ketua pembangkang lah. Kalau parti itu menguasai dalam pilihan raya akan datang, ketua pembangkang lah yang akan jadi Perdana Menteri. Apakah untuk pilihan pada parlimen akan datang, Dr. Samsuri akan jadi ketua pembangkang? Menggantikan Saudara Hamzah Zainuddin? Ini persoalan juga, saudara. Apa jawatan dia dalam parti? Ini, bagi saya nampak, jawatan dalam parti PAS pun, dia tidak megang apa-apa yang penting. Bagaimana? Tak penting lah. Kalau dia presiden, timbalan presiden, okey lah. Tak juga, saudara. Atau sekongkorannya kalau ikut style DAP, Setiausaha Agong lah. Tak juga. Kemudian, di samping jawatan dalam parti tak ada, di parlimen adakah dia mewakili sebagai ketua pembangkang? Dan saya ingat lagi waktu saya berada di Kemaman, berjumpa juga, saya sempat juga berbual dengan Azmin Ali. Dia pun ada cita-cita juga. Kalau ada ruang, dia pun nak jadi Perdana Menteri. Apakah dia redha Dr. Samsuri ni jadi Perdana Menteri? Dia hadir berkempen kerana dalam semangat sepedika di bawah kalangan Perikatan Nasional. Macam juga UMNO. Saudara, kita dalam persepakatan bersama kita adalah adanya Parti Amanah, adanya Parti Keadilan, ada Parti DAP dan UMNO Barisan Nasional. Saudara, ini tidak. Lain-lain tak ada kerana DAP. Letihlah, brother. Kita tentang komen saya satu je lah. Hisab Jalil ni kalau dia dah nak serang sendiri UMNO ni, better join je lah dengan PN ataupun dengan PAS tu. Sama-sama lah duduk main isu 3R setiap hari. Nampaknya kalau join dengan geng-geng PN ni, janganlah duduk jadi dua dan daging dalam UMNO ni, tak baik. Menyusahkan jadi. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perempuan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.